Apa pendapat abang tentang ilmu pengasih yang abang anak bawian ni understand about ilmu pengasih? Saya tahu it's a very big thing. Lady Zara, thank you for the coin. Masya Allah, thank you. Okay, for me as I know, ilmu pengasih ni untuk menundukkan seseorang dengan menggunakan khatam jin. Menggunakan jin, hikmat jin. Ya. Okay. That mean untuk seseorang itu untuk fall in love dengan kita lah, as what you say. Menundukkan seseorang tu, macam orang cakap, tak kira lah pengasih. Bila seseorang tu tengok dia, orang tu akan sayang dia, tak kira dia punya perempuan yang dia suka, gitu. Dengan amalan-amalan yang tertentu lah. Okey. Jadi, apa saya dengar tentang orang kata ilmu pengasih ni seperti orang kata minyak dagu. Is it this is part of minyak orang kata apa tadi question saya, masya-Allah saya dah lupa. Tentang ilmu pengasih. That means is like orang kata minyak dagu, orang kata banyak macam minyak lah. Untuk kerja, untuk sosial, semua pun boleh. That mean this minyak pengasih. That mean minyak pengasih ni bukan tujuan untuk memikat seseorang tu untuk jatuh cinta dengan kita. Tetapi orang boleh menggunakan minyak pengasih ni untuk pekerjaan juga. Ya, boleh. Untuk dia akan membukakan aura dia. Untuk orang menyukai dia. Minyak dagu tu ada jin. Ilmu pengasih ni, ibarat kita gunakan ilmu pengasih ni bukan untuk dalam hal cinta. Ilmu pengasih juga kita boleh gunakan dalam seharian kita. Maknanya bila kita gunakan, amalkan benda ni, apa yang kita cakap, apa yang kita buat, orang akan menyukai. Okay. Understand. Let's say I'll talk to you something. Wan, besok aku nak macam gini, macam okey tak? Wan mesti cakap, okey, boleh je untuk kau, apa pun boleh. Let's say I'm your boss lah, example lah. Yes. Okay. So dia akan turut apa yang kita cakap. Okay. Ini juga boleh digunakan sewaktu perniagaan pun boleh. So ilmu pengasih ni banyak kegunaannya dalam segi seharian, hidup kita seharian di tempat kerja, di rumah, ataupun bersama sahabat-sahabat yang lain. Bermacam-macam cara. Okay, this is the question daripada orang kata Ratu. Bukan question, dia kasih pendapat. Dia kata ilmu pengasih ni bukan setakat minyak, ada amalan, tak perlu nak main colet-colet. Minyak betul, ataupun tiupan. Okay. So that mean kalau orang kata orang yang memakai minyak pengasih, minyak pengasih ataupun orang ada ilmu pengasih, example. So that mean orang kata kalau tempat, ialah kalau haswat kita dengar, macam saya dengar, to understand orang kata untuk seseorang tu untuk jatuh cinta dengan kita ataupun fall in love with us, dan kita nak kena selit dekat tu orang. You get what I mean tak? Bila orang tu dah kena selit dengan minyak dagu as example lah, nak tanya macam mana nak dapatkan minyak dagu, itu saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya bukan elak, orang elak. kata Kalau boleh elak. Elak selagi boleh elak. So orang kata is like macam kita dengar dia cerita orang kata with minyak dagu ni setakat selit aja, orang kata seseorang tu boleh jatuh cinta dengan kita. Orang kata can see dia punya change ataupun immediate change tu terhadap kita walaupun dulu dia tak suka dengan kita, example tetapi orang kata of course this is minyak dagu yang apa saya dengar orang kata dia nak kena ambil minyak ni daripada mayat punya dagu. Saya tak tahu how true the thing is, pasal saya pun dengar daripada radio, daripada Google, saya tengok daripada blog or this kind of thing, orang kata. Tetapi betul kawan saya dah kena, Masya Allah. Ni siapa ni? Sister apa ni? Sister Bella. Sister Bella, boleh tak saya naikkan Sister Bella sekejap? Masya Allah.
Jadi boleh kita tanya pendapat sikit. Kalau you say that kawan you dah ever terkena discounting, mungkin you boleh cerita dengan kita sikit macam mana keadaan dia bila dia kena orang kata minyak dagu. Betul tu, dari orang mati, Masya Allah. Minyak dagu selalunya dari Thailand. Oh, okay. So orang kata this is permainan jin ataupun syaitan. Maaf cakap orang kata Tetapi saya punya telefon speaker tak dengar. Alah, berbual biasalah pun boleh sister. Masya-Allah. Khidmat jin lah. Khidmat jin Okey, sekarang saya nak kasih example lah mungkin saya boleh jemput brother Bella Aulia ataupun brother Daeng naik ke kotak juga. No problem. Saya One Top Show ni kita free and easy, insyaAllah kita discuss dan kita try to understand orang kata this is the thing. Cerita apa ni? Cerita sekarang tentang ilmu pengasih. Orang kata ilmu pengasih menggunakan hikmat orang kata minyak dagu yang kita ever dengar. Assalamualaikum brother Daeng, Bella, Aulia. Welcome to One Top Show brother. How are you brother? Khabar semua? Baik, Alhamdulillah brother. Sihat, Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Correct. Tetapi saya repeat balik saya cakap macam misalnya saya ada this question. Okay, sekiranya saya minat dengan seseorang wanita yang saya suka, tetapi wanita tu nampak muka saya macam orang muka tembok lah orang kata yang aku tak suka engkau ni. Saya kasih saya example saya tak suka engkau daripada budak yang dah mati kan. Itu kita dengar Kak, kita tengah discuss ni pasal orang kata minyak dagu ni. Tetapi orang kata kerana aku suka tu perempuan, then the thing that aku jumpa hikmat bomo, orang kata jumpa bomo and then to get this minyak dagu, of course lah dia ada pengeras dia, tak boleh jalan bawa pakaian lah, example something like that. Tetapi sekiranya nampak ataupun jumpa orang kata tu wanita, cuba selitkan dia sikit, tak kira kat mana terlanggar, kat tangan ke, dekat jari ke, bila kita salam something like that orang kata so the thing is happen macam gitu. So sekiranya orang dah menggunakan hikmat khadam, orang kata jin ataupun syaitan ni untuk dis minyak dagu untuk dapatkan seseorang tu, memang at the first place orang tu dia tak akan sedar dia tak akan sedar yang dia kena minyak dagu. Tetapi betul. Of course dia akan continue percintaan dia dengan saya misalnya. Dia continue percintaan dia dengan saya. Takkan satu hari ni dia tak akan sedar yang dia kena colet dengan minyak dagu. Kalau sekiranya dia tersadar, apa akan jadi dalam tu perhubungan? Cahaya indah, Masya Allah. Thank you for the 20 coin box, Masya Allah. Thank you. Apa you rasa, apa pendapat you all bila wanita tu dia dapat sedar yang saya selama ni menggunakan minyak dagu untuk selit dia, untuk mendapatkan dia? Apa you all punya pendapat? I can open to the three of you. Anybody can answer that. Huru-hara lah. Of course lah, the word is simple, huru-hara lah. Tetapi apa akan jadi? It's like the perempuan tu akan jadi gila ke? Lelaki ni akan jadi bopeng ke? We need to know. We need to know the share. Of course it's like the answer is like akal huru-hara. Of course lah, that is the thing yang akal huru-hara, that is the first thing first So apa yang actually akan terjadi? Jadi benci sebab ditipu, okay, saya percaya. Saya pernah alami. Astaghfirullahaladzim. Barang tu akan datang balik kat dia lah. Okay. Hidup dia akan merana terus selama-lamanya. Oh, okay. Arif sang pemburu cakap actually minyak dagu yang paling empuk. Mangsa dibunuh, bomo dibakar, dagu mangsa orang yang paling arif tentang benda-benda segini. Okey, Arif sang pemburu Masya Allah. Boleh sekejap Arif. Okey. Abang, saya naikkan Arif sang pemburu boleh abang anak bawian? Boleh. Boleh, saya turunkan abang sabar. Okey bang, thank you bang. Masya Allah, saya dah ada ni nak tunggu dia masuk loli hantar susah macam buah durian tak jatuh. Kau tahu dia tak boleh lari Alhamdulillah.
Okey, saya ada Arif Sang Pemburu Kalimah. daripada Johor Bahru. Sementara kita tunggu Brother Arif untuk naik. Sekejap dia dah Khabar naik. Pride daripada Kalimah Paranormal. Masya Allah. Seram semoga kita semua dijauhi dari orang-orang jahat. Masya Allah. That is one of our doa. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Arif Sang Pemburu. Waalaikumsalam. Sebenarnya minyak dagu kegunaannya hanya untuk memikat, bukan untuk dikahwini. Oh, okey. Okey. Arif, Alhamdulillah terangkan. kita discuss more. Sila Okey, terangkan. kita tanya Brother Daing dulu. Apa pendapat Brother Daing tentang minyak pengasih ataupun minyak dagu we can say. Okey, minyak. Okey, dia minyak pengasih dengan minyak dagu dia beza tau. Kalau pengasih is just untuk membuka aura kita, untuk orang sukakan pada kita kan, untuk minyak pengasih lah kan. Okey. Jadi yang minyak dagu ni bila kata orang tu lelaki ni dia suka dengan perempuan ni. Tapi tak akan kekal. Okey. Tak akan sampai ke jenjang pelamin pun. Okey. Itulah untuk dia kata minyak dagu ni untuk dia mendapatkan perempuan ini untuk setakat main-main, tak sampai kat jenjang pelamin pun. Itu minyak dagu. Kira dia nak main playboy punya game, tetapi dia gunakan hikmat ni untuk just to have fun with the girl lah. Yes. Jadi kalau Okey, dia I tinggalkan kalau dia tinggalkan tu perempuan, itu perempuan akan boleh jadi gila apa sama, cuma apa-apa macam lah. Jadi dia have to risky it's very risky. Jadi apa-apa yang dia buat tu dia harus bertanggungjawab terhadap perempuan yang dia kenakan. I see. I understand. Because that time ni my friend dia gila lah. Dia gila tak betul ni lah. Dia suka kali perempuan. You know, one bottle of the minyak dagu, it can cost kecil tau. Kecil lah. $300 That means $300. berapa bro? $300 dia sanggup pergi Thailand. Dia pergi Thailand, dia jumpa itu bomo kat sana. Kan, dia dah jumpa bomo, dia balik Singapura, dia tunjuk I. Aduh. Thailand memang kuat dia punya minyak dagu. Sanggup kerana orang kata kerana satu wanita yang dia nak, dia sanggup gunakan hikmat kadam ataupun jin, orang kata yang jauh daripada apa kepercayaan kita sebagai satu orang Islam. Correct. Yes, I can see that. Pasal minyak dagu kan diorang pakai puja-puja kan. Okey, betul. Minyak macam-macam minyak ada. Banyak minyak ada. Minyak mani gajah pun ada. All this orang kata jatuh antara kategori minyak pengasih. Aduh, ini kira cara tak gentle lah. Betul, cara tak gentle. Betul, exactly, cara tak gentle. Okey, saya dah dengar penjelasan daripada Brother Daeng. Saya nak tanya Brother Arif Sang Pemburu juga. Brother Arif Sang Pemburu, saya tahu awak letak person yang against with all these thing punya benda, no? Nak bukan cakap awak seorang lah, kita semua against with all these thing. Apa orang kata pendapat Brother Arif Sang Pemburu? Okay, first macam ni. Pemilik minyak dagu tak saya boleh ceritakan sikit lah pasal minyak dagu, minyak pengasih, minyak cenuai ni. Boleh. Okay, Boleh. first kita ambil minyak dagu lah. Okey, boleh. Baik. Arif, kau jangan cerita minyak lintau pula. Betul. Okay, dia macam ni. Kalau kata minyak dagu ni dulu saya pernah belajar. Okay, berkenaan dengan beberapa ilmu hitam yang saya yang agak famous ada dekat Malaysia ni, macam santau apa semua. Saya pernah belajar, tetapi saya belajar tu untuk tahu kelemahan satu-satu apa kata orang, ilmu tu apa dia. Okey. Dan yang paling saya rasa saya tak boleh nak atasi adalah minyak dagu.
Sebab apa? Okey. Minyak dagu ni seperti mana yang saya type tadi, cara nak dapatkan minyak dagu ni, contoh cara dia macam ni. Kita aim seorang budak perempuan dara anak dara perempuan, Okey. kita tangkap dia, then kita bakar dia punya dagu untuk dapatkan minyak. Tangkap budak perempuan tu hidup-hidup. Hidup-hidup, then bawa pergi ke hutan ke, bawa pergi ke mana ke, kita bakar dagu dia untuk dapatkan Bakar minyak. hidup-hidup. Yes. Betul. Aduh. Astaghfirullah. Inilah ilmu hitam Wan. Ilmu hitam semua macam gini. Dia kejam kan, Aduh. kejam. Lepas tu Yes, Kejam. exactly. It's Bila kejam. That is the apa- words. Aduh. bila kata orang dagunya dah dibakar, dia dah dapatkan dengan jumlah yang cukup, kemudian mangsa akan dibunuh dan ditanam terus. Ya Allah. Dan kemudiannya minyak yang dah dikumpul tu, dia akan adakan ritual macam pemujaan lain lah. So Okey. minyak tu sesiapa yang pegang ataupun tuan lah, tuannya yang pegang, contoh macam saya pegang, Aha. dia ada syarat. Antara syarat-syaratnya minyak tu tidak boleh dibawa masuk ke dalam rumah dan perlu diletakkan di luar rumah. Itu yang pertama. Kenapa tak boleh bawa dalam rumah? Sebab rumah akan rasa panas, rumah akan bergoncang dan sebagainya. Aduh. Itu antara syarat-syaratnya. Huru-hara lah, dia buat huru-hara lah. Huru-hara Ya Allah. So Okey, selain okey. daripada itu, syaratnya tidak boleh dibawa pergi melawat orang meninggal. Okey. Sebab salah satunya kenapa yang saya dapat pastikan, yang saya dibagi tahu, apabila minyak tu dibawa melawat perkuburan ataupun orang meninggal apa semua, minyak tu kurang power dan dia akan merosakkan tubuh badan tuan. Aduh. Itu antaranya. Selain daripada itu, apa kata orang, minyak tu sekiranya dicalik kepada mangsa lain, contohnya saya sukakan orang, Aha. sukakan perempuan ni, saya calit, ada syaratnya perempuan tu kena kahwin dengan saya. Mesti kena kahwin. Serius ah? Sekiranya dia tak kahwin dengan saya, dia gila. Aduh. So okey. kebanyakannya yang nekat menggunakan minyak dagu ni, dia betul-betul contohnya macam aku nakkan perempuan ni sangat-sangat, kau belagak dengan aku apa semua, dan Dendam tu dia dendam. macam mana cara sekalipun kau kena kahwin dengan aku. So dia calit, dia kahwin. Okey. Tapi apa jadi selepas tu pada perempuan tu, itu saya tak pasti. Itu kita tak pernah tahu cerita sebaliknya. Belakang cerita tu maksudnya mangsa Thank dia you, kali tu Kak. dia jadi sedar ke, dia jadi tak sedar ke, dia jadi gila ke, apa ke, itu kita tak tahu dia punya risiko di belakangnya lah. Masya-Allah. Tapi apa yang biasa berlaku sekiranya perempuan tu dah dicalit dengan minyak dagu, kalau kata dia tak berjumpa dengan lelaki yang calit dia ni, dia boleh jadi gila. Okey. Itu tentang minyak dagu Kata sahaja. orang jahatnya minyak dagu lah. Minyak dagu memang power Wan. Melainkan Memang dengan power. minyak pengasih. Minyak pengasih ni kebanyakannya tak seteruk minyak dagu lah. Maksudnya minyak pengasih ni lebih kepada pengisian ayat-ayat Quran, doa-doa, seperti macam apa kata orang, zikir-zikir Nabi Yusuf, zikir-zikir Nabi Muhammad dan sebagainya. Jadi minyak tu diisi dengan doa-doa yang tertentu untuk menjadikan dia sebagai minyak pengasih. Itu minyak pengasih lah. Minyak cenuai pula. Minyak cenuai pula,
minyak cenuai asli adalah daripada akar kayu. Jangan salah Orang cakap minyak Okey. cenuai ni daripada ni apa semua, jangan salah Minyak cenuai Okey. itu adalah daripada sejenis akar kayu yang hanya dapat di hutan-hutan sahaja. Okey. Dan Okey, dia minyak tu punya- bagus dia untuk apa pula? Okey, kelebihan minyak cenuai ni hampir sama kelebihan dia dengan minyak pengasih tu. Cuma minyak cenuai asli ni lebih kepada sifat alami. Maksudnya dari mana dia datang? Contohnya dia datang daripada akar-akar kayu daripada hutan. Bermaksud sifat alami hutan tu yang kita rasakan tenang, yang kita rasakan dekat hutan tu ada rezeki-rezeki dia, ada semangat-semangat hutan tu dan sebagainya. Itu kelebihan minyak cenuai. Dan ada juga yang disalahgunakan minyak cenuai dan juga minyak pengasih ni ditambah dengan ritual-ritual tertentu yang menjadikan dia sedikit kuat berbanding dengan sifat asal dia. Maksudnya ada Okey. kegunaan lain lah. Contohnya macam untuk melariskan diri. Contohnya melariskan diri ni macam okey, kita bekerja dalam satu office, kita nak bos sayang kita, dan kita pakai minyak tu pada diri sendiri. Orang tengok kita, oh dia ni bagus lah buat kerja, orang kesian lah kat dia ni. Bos nak cakap apa Okey, pun kan. bos tak boleh nak cakap, bos akan tunduk apa yang kita cakap apa semua. Itu antara minyak-minyak pengasih dan minyak cenuai punya pukulan. Okey. Sekejap tadi ada brother ni cakap, dia kata I use minyak pengasih Minyak tu before. pun sebenarnya Nanti insyaAllah Correct. Dengan kesian The kalau Lily. kata- Baru faham. Oh, cili merah. Thank you. Okey, sekejap. Arif sambung dulu. Tadi ada juga Lady Zara tanya, Boleh. apa tentang minyak bulu perindu? Okey, minyak buluh perindu ni sebenarnya dia minyak buluh perindu, minyak cenuai dan minyak pengasih ni fungsi dia hampir sama. Tapi minyak Okey. bulu, tapi Okey. bulu perindu Tetapi- tak salah untuk tudukkan orang kan? Sebenarnya tiga-tiga minyak ni contoh macam lebih minyak kurang sama pengasih, minyak pengasih, minyak cenuai dan minyak buluh perindu ni fungsi dia kita boleh pelbagaikan dan kita boleh samakan dengan ketiga-tiga jenis ni. Tetapi ada juga orang yang menggunakan minyak buluh perindu ni seperti masuk pertandingan. Pertandingan contohnya Okey. macam pertandingan menyanyi, pertandingan masak, pertandingan apa je lah yang melibatkan pertandingan. So kalau kata yang melibatkan suara ni, buluh perindu ni orang akan dengar, oh suara dia sedap. Okey. Untuk pertandingan mengaji dan sebagainya. Ada yang menggunakan minyak buluh perindu ni untuk digunakan dalam pertandingan. Tapi untuk fungsi ketiga-tiga yang minyak ni, minyak pengasih, minyak cenuai dengan minyak buluh perindu ni, kita boleh samakan je. Maksudnya contohnya saya ada minyak pengasih, saya nak gunakan untuk pertandingan pun boleh. Untuk saya ada minyak cenuai untuk jadikan minyak pengasih pun boleh. Minyak buluh Masya perindu untuk nak dijadikan pada orang kata macam colet pada perempuan, biar perempuan tu rindu kat kita ke pun boleh, tak ada masalah. Aduh. Ada Azra, boleh thank you Big Papa. boleh disamakan. Cuma Azhar. dia tak berapa nak ada pantang larang sangat. Kalau tiga jenis minyak ni, maksudnya kata orang boleh bawa masuk rumah, boleh bawa pergi sembahyang, apa semua boleh, tak ada masalah. Cumanya ada sesetengah tu mungkin letakkan syarat supaya tak boleh bawa pergi ke tandas, tak boleh dilangkah dan sebagainya lah. Ada, tetapi kebanyakannya tak ada masalah sangat. Thank you, Sebab kalau Azhar. kata nak masuk dalam tandas, sebab kita letak kat dalam posh bag ke, kita letak dalam kocek, kita pun kadang kalau kata fikir-fikir kita dah bawa ke mana-mana, kita nak letak posh bag tu dekat luar, takut hilang. So benda tu tak jadi masalah pun untuk dibawa Correct, masuk ke dalam Betul. dalam tandas dan sebagainya. Begitu juga Okey. kalau kata terlangkah ataupun sebagainya pun tak jadi masalah. Kata orang benda tu akan auranya kurang ke apa, tak ada yang tetap khas mengatakan khusus
minyak ni tak boleh bawa masuk dalam toilet, minyak ni tak boleh dilangkan, minyak ni tak boleh bawa sembahyang. Tak ada. Belum ada pernah lagi. Okey, dan cara bawa mata nak keluar rumah tak boleh U-turn. Oh, okay. You see, this brother was sharing actually banyak. Saya insyaAllah saya akan naikkan awak insyaAllah. So, saya cakap, I just want to be a bit more understanding. Guys, Alhamdulillah saya ada 77 mata memandang. Kalau you love One Top Show to be a weekly top ranking, kalau you all ada lebih, I don't mind, you all can share your kelebihan dekat One Top Show has a gift. InsyaAllah, as One Top Show punya site, saya akan naikkan InsyaAllah the coin box or discounting. Tetapi sebelum saya lupa, hari Isnin 6 hari bulan 6, saya akan berceritakan tentang kenapa nombor 6 hari bulan 6 orang mengatakan adalah hari syaitan. Ataupun orang kata hari-harinya orang kata memuja. Orang selalu akan tunggu 6 hari bulan 6. Apa kaitan 6 dengan 66? Ada orang kata 666. Ini bukan nombor ekor, ini saya cakap. Kenapa saya nak sharekan tentang 66? Pasal hari Isnin depan adalah hari jadi saya. Jadi saya nak ceritakan tentang 6 hari bulan 6. Jadi saya nak tahu tentang 6 hari bulan 6. Ada orang cakap 6 hari bulan 6 ni adalah hari setan. Budak ni budak setan. Budak ni macam setan. Budak ni semuanya tan. Orang kata, wah. Jadi hari jadi saya Isnin 6 hari bulan 6. InsyaAllah hari Isnin saya akan discusskan tentang 6 hari bulan 6. Jadi kalau awak sayang One Top Show, kasih-kasihlah insyaAllah. Thanks to coin, no worry. Okay, lagi satu, brother Arik Sang Pemburu ataupun brother Daing ataupun brother Loli Hunter, all the guests yang saya kasihi, saya cakap, dan semua viewers, saya pernah dengar yang orang menceritakan bulu perindu ni ada nak Apple Watch kan, nak Apple Watch. So orang kata bulu perindu ni adalah daripada bulu Gondorowo. Is it betul tak saya punya sebut Gondorowo? Senyap je semua. Gondorowo. So orang kata Betul. bulu perindu ni Sebutan datang tu betul daripada lah. Gondorowo. Betul ke tak? Tak betul. Tak betul. Tapi setahu aku bulu perindu is bulu tau, bukan bulu tau. Bulu. Oh, Dia bukan bulu lawan. Dia bulu. bulu perindu. Kenapa orang gelarkan bulu perindu? Itulah dia. Yang aku heran. Dia buluh perindu lain, bulu perindu lain. Oh, dia ada bulu perindu dan dia ada bulu Dia perindu. buluh lain, bulu lain. Baru Orang pakcik salah faham kat tahu situ. bulu tu lah lain bro kan. Aduh, semua kacau aku lah. Mentang-mentang lah pasal ni benda aku tak tahu, korang kacau je aku. Okay, so apa differentnya bulu perindu dengan bulu perindu? Nak tahu juga. Bulu. Okey, bulu dia bulu lah. Bulu ni dia bulu. Umpamanya macam kita punya rambut atau sebenarnya bulu perindu ni kalau kata kat Malaysia ni orang panggil apa, kalau tak silap saya, seingat saya orang panggil janggut Tok Ali. Nama lain Janggut dia. Tok Ali. Itu bulu perindu. Tetapi buluh perindu, buluh namanya buluh, pokok buluh lah. Dari bulu tu dia datang. Saya pernah menyaksikan orang kata di bulu perindu ni. Alamak abang anak boyan, thank you for the gift, masya-Allah. Masya-Allah, syukran, alhamdulillah, semoga Allah panjangkan segala amin, permudahkan segala urusan abang, masya-Allah. Okey. Bulu perindu ni saya pernah nampak. Dia very tiny orang kata, tapi bila dia orang letakkan ke air tu, benda tu hidup tau. Dia berpusing. Itu bulu. Bulu perindu. Bulu. Itu bulu Bukan perindu. Itu pasal aku cakap aku nak tahu bulu perindu dengan bulu perindu. Jadi kalau bulu perindu tu datang daripada mana?
Ada orang mengatakan itu Nak tanya adalah datang bulu Gondorowo. Tak tahu sejauh mana kebenaran dia, aku tak tahu. Tetapi nak tanya nak tahu kata orang datang daripada mana bulu perindu ni, saya pun susah nak klasifikasikan dia datang daripada mana. Tapi kalau namanya buluh perindu, it's the same macam pokok buluh, tetapi pokok buluh ni kalau sekali kita imbas macam rumput sebenarnya, macam lalang. okey. Okey, apa yang pada aku apa yang aku tahu apa yang aku tahulah. Buluh perindu ni dia ambil daripada